Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 29 Jun bersama saya Fidaus Arsyidius. Perkembangan statistik vaksinasi di Sarawak. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, sejumlah 1,181,274 dos vaksin COVID-19 telah diberikan setakat ini. Daripada jumlah itu, 953,982 adalah penerima dos pertama, manakala 227,292 merupakan penerima dos kedua. Sementara itu, sejumlah 48,306 dos suntikan telah diberikan kepada penerima pada Ahad lepas. Daripada jumlah itu, 33,992 adalah dos pertama, manakala 14,314 penerima dos kedua. Penduduk di 16 buah kampung di zon Telaga Air di Kuching akan menerima kesuntikan selewat-lewatnya awal Ogos ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, PPV Klinik Kesihatan Telaga Air kini telah mencapai 1,080 orang sejak 15 Jun lepas dengan 360 orang disuntik seminggu. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada sesi lawatan ke PPV Klinik Kesihatan Telaga Air memberitahu beliau percaya sasaran itu dapat dicapai dengan bantuan pelbagai pihak dalam melancarkan program vaksinasi. Sementara itu, beliau menjelaskan bagi penduduk di Kampung Sibu Laut dan Kampung Sungai Aur, mereka juga boleh mendapatkan suntikan vaksin di PPV Klinik Kesihatan Telaga Air. Terdapat 3 PPV di kawasan Pantai Damai yang beroperasi, iaitu di Klinik Kesihatan di Santubong dan Kampung Buntal selain Telaga Air. Proses pemberian vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Tubau berjalan lebih cepat berbanding sasaran yang dilakukan sebelum ia memulakan operasi. Ekoran itu ia membolehkan pihak petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dapat menjalankan lebih awal PPV bergerak ke Ulu Jelalong pada Sabtu lalu. Untuk 7 buah rumah panjang di bawah perkhidmatan yang sepatutnya di bawah perkhidmatan Doktor Udara, kita awalkan dia sebab kita punya PPV di klinik PPV yang kita buat di klinik Santubau adalah lebih cepat daripada tarikh didolarkan lah. Dan sambutannya agak menggalakkan dan di mana 139 orang telah mendapat untuk suntikan dos pertama vaksin jenis Sinovac lah. Menurut Ketua PPV Klinik Kesihatan Tubau, penolong pegawai kesihatan Andreas Dampa Entalang, PPV bergerak ke rumah Drik Gani Ulu Jelalong Tubau ini merupakan yang pertama dijalankan di kawasan Tubau Jelalong. Beberapa siri PPV bergerak akan dilaksanakan lagi, meliputi beberapa lagi kawasan rumah panjang di Kebulu, Jelalong dan Ulu Tubau. Penduduk ditemui selepas menerima suntikan vaksin berterima kasih atas perkhidmatan terus ke penempatan mereka walaupun ada rasa takut dengan jarum suntikan. Takut yang penyakit bahaya. Penyakit COVID ini yang bahaya. Ini dah perlu mukjizat. Tidak ada orang paksa? Tidak ada orang paksa. Memang sendiri? Sendiri, hati sendiri, mukjizat. Tapi kukat jenis dari tahu lah pada itu bisa bertubau. Biasalah, orang ketakut, ketakuan asal, laban nak kalah. Sini takut ke jarum. Okey ya? Sini takut ke jarum. Setakat ini, penduduk kawasan Tubau dan Jelalong telah menerima suntikan vaksin dos pertama Sinovac sebanyak hampir 1,200 orang. Walaupun sebahagian besar warga emas di negeri ini telah menerima vaksin COVID-19, namun terdapat pasangan warga emas di Rumah Panjang Belok di Pusak di bahagian Betong memilih mendapatkan suntikan semalam. Masalah pengangkutan selain lokasi PPV di Betong yang agak jauh membuatkan Imbok Dunggat serta suaminya Luat Insam mengambil keputusan menunggu PPV berdekatan beroperasi iaitu di Dewan Masyarakat Kampung Kalok, Pusak. Dalam usia menjangkau 80-an, kelibat kedua-duanya yang kelihatan tenang dan sabar saat hadir dan berurusan di PPV Dewan Kampung Kalok menarik perhatian lensa kamera kami. Ditemui selepas menerima suntikan vaksin, Imbok dan Luat memberitahu memang mahu menerima vaksin walaupun sering mendengar pelbagai berita tidak benar mengenai kesan sampingan vaksin.
Nadai takut. Kita buat ni. Aku nak takut ke. Nak takut. Lantang takut. Kebuah kami dua air kemarin kan jauh ke betung. Orang ada ke dituk bisik buka. Bayar orang kena lagi. Tok ucuk pun nak gawak. Tadi uliah yang anyu. Nak dia lagi dia tu. Berbeza dengan seorang warga emas dari kampung Hilir Pusak yang terpaksa ditenangkan oleh anaknya kerana sangat takut dengan jarum suntikan. Atas faktor kesihatan, ibu kepada Hasmah Kipli diberi suntikan di dalam kenderaan. Pujuk je lah. Sebab dia ambil mau ngecek juga, jadi senang mesin juga. Sebabnya nak pergi ke klinik baru lagi bulan 10 suruh doktor. Suruh ambil darah. PPV Dewan Masyarakat Kalo Ada menyediakan pemberian vaksin secara pandu lalu bagi memudahkan urusan individu yang tidak berkeupayaan. Premis makanan di Sarawak dibenarkan beroperasi pada pukul 6 pagi hingga 10 malam di bawah pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 1 bermula hari ini. Ia merupakan antara penambahbaikan prosedur operasi standard untuk PPN Fasa 1 bagi Sarawak yang diumumkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan medianya semalam. Turut diberi kelonggaran ialah kedai buku dan alat tulis yang dibenarkan untuk beroperasi semula dengan mengikut syarat tempoh operasi yang ditetapkan. Manakala untuk kawalan pergerakan pula, orang awam tidak dibenarkan berada di kawasan awam mulai pukul 12.30 malam hingga 5 pagi tanpa alasan yang munasabah. Dalam kenyataan media sama, JPBN memaklumkan kes kematian akibat jangkitan COVID-19 meningkat kepada 406 orang selepas 2 kes kematian baharu dilaporkan semalam. Sementara sejumlah 400 kes baharu positif dilaporkan semalam dengan lebih 57% daripadanya dikesan di 5 buah daerah iaitu di Sibu, Kuching, Sarike, Tebedu dan Mukah. Ini menjadikan jumlah kes positif meningkat kepada 64,233. Selain itu, 5 kluster baru diisytiharkan iaitu kluster Luting, Telang Usan, kluster Poai, Sri Aman, kluster Blimbing Bau, kluster Simpang Koko, Sarike dan kluster Jalan Semariang, Kuching. Manakala kluster Jalan Raba di Kuching ditamatkan menjadikan sebanyak 97 kluster di Sarawak masih aktif. Kemahiran insaniah dan keusahawanan ia antara keutamaan yang difokuskan dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET. Ke arah mempertingkatkan modal insan sekaligus menjadikan antara faktor pembangunan negara. Wartawan Noriza Jau ada laporannya. Memastikan golongan muda diberi pendidikan yang dilengkapi dengan latihan dan juga kemahiran sudah pasti dapat melahirkan individu yang mampu menjadi pekerja yang berwibawa. Tanggapan segelintir golongan terhadap bidang TVET sebagai pilihan kedua untuk pelajar kurang cemerlang adalah tidak lagi relevan untuk konteks pada hari ini. Jika dahulu pendidikan TVET mungkin dilihat sebegitu sebab penawaran program-program TVET pada masa dahulu dia sehingga peringkat sijil saja. Tapi jika kita lihat pada hari ini program pendidikan TVET bukan sahaja menawarkan bermula daripada sijil tapi turut menawarkan program dalam peringkat diploma, sarjana muda malah sarjana hingga doktor falsafah lah. TVET mempunyai ekosistem pendidikan amat luas apabila pelbagai pilihan disediakan yang pastinya bidang diperlukan dalam industri negara ini. Ia terbukti selepas penjenamaan semula TVET melalui Kementerian Pengajian Tinggi di bawah Majlis TVET yang memperkasakan pendidikan TVET di Malaysia bagi memenuhi permintaan industri ke arah revolusi industri 4.0. College Community Miri adalah salah satu institusi TVET yang menawarkan latihan kemahiran dalam bidang teknikal dan vokasional termasuk bidang perdagangan, mekanikal, elektrikal dan juga bidang lain bagi memenuhi keperluan permintaan industri untuk melahirkan tenaga kerja mahir bagi memenuhi revolusi industri 4.0 yang akan datang.
Ke arah itu, sebanyak 104 buah kolej komuniti di seluruh negara menawarkan pengajian di peringkat sijil dan diploma serta kursus jangka masa pendek antaranya jahitan, solekan dan masakan. Malah kursus diadakan mengikut permintaan penduduk setempat. Melalui latihan dan kemahiran yang saya pelajari ini, saya yakin untuk menyertai alam pekerjaan. Malah saya juga berupaya untuk mencipta pekerjaan sendiri berbekal kemahiran yang saya miliki kelak. Saya memilih TVET sebagai laluan pendidikan kerana saya yakin bahawa permintaan pekerja berkemahiran sentiasa mendapat permintaan tinggi di Malaysia. Sebagai pelajar, saya mendapat bahawa kejayaan negara di masa hadapan adalah ditentukan oleh sejauh mana berjayanya pelajar hari ini. Ini kerana pelajar pada hari ini adalah pekerja dan pemimpin pada masa akan datang. Di Miri, beberapa pusat latihan dan institusi pengajian awam dan swasta menyediakan kemudahan pendidikan TVET bagi memenuhi kebolehpasaran graduan dalam industri seperti institusi kemahiran belia negara, institusi latihan perindustrian dan pusat pembangunan kemahiran Sarawak. Pembangunan modal insan merupakan faktor kritikal bagi menjana dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi. Sudah pasti, sektor pendidikan memainkan peranan penting dalam merealisasikan hasrat kerajaan ini untuk melahirkan sumber manusia yang berkemahiran tinggi. Nuriza Jau dari Miri Sarawak untuk RTM. Sekian berita pagi Sarawak. Tepati janji temu vaksinasi anda. Saya Fidausah Syedris. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.